Bukan sahaja yang berlaku di Malaysia, saudara-saudari. Kes ini berlaku merentasi sempadan dunia. Maka saya nak tekankan, ini bukan kerana keadilan. Ini bukannya kerana mana-mana parti. Ini kerana rakyat punya keyakinan nak undi, nak merubah, nak mengajar ahli politik, nak mengajar mereka yang pegang kerajaan. Yang pegang kerajaan ni hanya sementara. Dia buat kerja untuk kita. Kalau kita tak suka bagaimana anak sulung saya ajar saya, Mama sebagai ahli parlimen, dia kontrak 5 tahun. Kontrak kerja, kita pada kontrak kerja 5 tahun. Lepas 5 tahun, tamatlah kontrak kerja. Kena cari kontrak baru. Kontrak baru ini kita cari menerusi pilihan raya. Nah, saudara-saudari, kontrak baru saya mintalah berikan kepada saudara Akmal di Johor Bahru. Kerana sudah tentu antara apa yang kita mahukan, bak kata saudara Taufik tadi, kita mahu lahirkan generasi daripada awal yang memahami idealisme, memahami kenapa kita memutuskan. Sebagaimana soalan yang ditanya awal tadi kepada saya, kenapa saya pilih untuk masuk dalam bidang politik. Saya belajar sebagai seorang jurutera. I was an engineer. Bidang sarjana, masters dalam hubungan antarabangsa, hubungan antara Asia Tenggara, Asia, Southeast Asian nations. Jadi memang sebenarnya saya boleh tekankan dalam dunia dan polemik sebegini kita nampak kalau kita sendiri tidak meletakkan, tak bersama, tak menjadi anggota, tidak menjadi orang yang prihatin untuk ubah dalam pilihan raya, maka kita tak boleh ubah dasar-dasar dalam segi pekerjaan, kehakiman, kontrak, termasuklah semua program yang melindungi hak kita dalam kita bertugas dan berkempen. Pak Hassan Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang, maka perkara yang saya ingin bangkitkan ini, isu yang utama juga bagi negeri Johor, kerana negeri Johor adalah negeri yang sangat istimewa. Kita melihat bakat-bakat, bakat-bakat begitu banyak yang punyai kesungguhan, daya tahan. Berapa Akmal tadi disebut? 400,000 bukan? 400,000 bukan anak muda Malaysia, saudara-saudari. Bukan daripada Kuala Lumpur, bukan daripada Pulau Pinang, walaupun orang Matampah pandai agaklah kan. Tapi anak-anak muda Johor. Anak-anak muda Johor jadi pejuang, pewira, berhijrah untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik di negara Singapura. Mereka ada daya tahan untuk bekerja di sana. Dan atas dasar itu, anak-anak muda sebeginilah saya katakan, perlu ada juga keberanian untuk diajak bagi melakukan perubahan di peringkat negeri. Kita sendiri dah cuba pelbagai pimpinan. Dan baru sekarang, lepas desakan rakyat bila takut, baru nak fikir tentang perlindungan perkeso. Baru nak fikir. Tapi hakikatnya selagi pimpinan, selagi kerajaan, selagi mereka yang berkuasa tak nampak bahaya rasuah, selagi mereka rasa apa yang dilahirkan atau disiasat oleh PAC, saya anggota PAC, jawatan kuasa, kira-kira wang negara. Ya. Akmal dulu juga menganggotai jawatan kuasa yang sama. Walaupun sekarang dia menganggotai dari jauh sebagai peminat dan akhirnya menerusi siaran TikToknya. Ya. Tapi isunya kita saban hari melihat bagaimana kontrak, projek dan juga semua yang sepatutnya memberi manfaat kepada rakyat disalahguna atas nama politik. Ingat, negeri Johor ataupun mana-mana negeri akan maju selagi ada ahli politik yang salah guna kontrak. Nehi kabinehi. Tengok cerita Bollywood, kita kena ingat juga ikatan dan relevannya dalam kehidupan kita. Kita memang susah. Kita rasa politik segelintir orang rasa sangat membosankan. Saudara-saudari, politik ini sebenarnya membolehkan kita
untuk memilih pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya tekankan selagi rasuah ini berleluasa, selagi kita tak rasa kena buang. Kurang-kurang dengan penghukuman sekarang dalam bidang swasta, peringkat swasta ataupun kaki tangan kerajaan, termasuk ahli parlimen. Saya pasti Pak Hassan pun fikir 2-3 kali. Takkan kita tak takut kalau kita disiasat, sedangkan peruntukan wakil rakyat pun perlu melalui ICU dan siasatan audit lanjut. Tapi kenyataannya sesiapa sahaja sekarang ini pihak PAC terpaksa bergelumang dengan skandal LCS. Kita siasat, kita lapor, tapi hakikatnya saudara-saudari berbilion sudah hangus. Nak cari berbilion mana hari ini? Nak cari mana? Industri mana yang boleh kita banggakan kalau kita tak berusaha daripada awal? Tambah pula dengan kesan iklim yang sangat-sangat menyengit. Dulu mungkin hasil padi, hasil pertanian, hasil ternakan jauh lebih baik. Selepas ini tidak ada jaminan. November pun, walaupun 6 negeri diumum akan menerima kesan daripada cuaca yang menakutkan, mungkin banjir, saya sendiri tak boleh mempunyai keyakinan bahawa Pulau Pinang tidak terkesan. Beginilah kehidupan kita kalau kita tak boleh melaksanakan langkah-langkah adaptasi iklim yang berkesan. Apa maksud adaptasi iklim? Di Batu Pahat baru banjir, bukan? Adaptasi iklim ni saudara-saudari, Malaysia pelan pun tak selesai lagi, tak siap lagi. Sedangkan ia bukan soal perparitan semata-mata. Parit yang dimina mungkin boleh tahan hujan yang turun kalau ia berlangsung sama seperti 20 tahun lalu. Sekarang tak begitu. Air hujan yang turun lebih daripada purata sebulan yang berlangsung beberapa dekad yang lalu. Semua dah berubah, maksudnya cara kita membina, cara kita merancang, cara kita melaksana harus ambil kira bagaimana air hujan yang turun dapat diserap oleh permukaan bumi. Dan ini termasuklah pelaksanaan bandar SPAN. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan penghijauan. Tanam pokok sebanyak mungkin mengikut kepakaran dan pemuliharaan paya bakau dan hutan semula jadi. Jadi bagi peringkat keadilan, Pakatan Harapan, kita di negeri Selangor telah mengumumkan isu iklim ni dah sampai perlu kita rasa cemas. Kita mengisytiharkan darurat iklim. Sama juga di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, itu hasrat kita. Maksudnya kerajaan bukan soal umum 5 bilion dalam 5 tahun yang akan datang. Tapi bagaimana dana tersebut dibelanjakan dan adakah dana tersebut akan hilang akibat salah urus tadbir ataupun rasuah. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting, saudara-saudari, yang kita ambil dengan serius. Perkara lagi adalah tentang perangai ahli politik. Perangai ahli politik itu sendiri. Kerana di peringkat Pulau Pinang, kita dah rangka undang-undang supaya mereka yang lompat akan dikenakan tindakan. Johor tak buat lagi. Johor mengecewakan. Ya. Kenapa ini berlaku? Adakah kerana ekosistemnya dipenuhi dengan kata-kata? Jadi saya bimbang kerana apa? Peringkat pusat, YB Pak Hassan, YB Akmal, ya. Kami dah undi. Kami dah luluskan akta anti lompat. Ya, saya masih ingat lagi semasa saya berkempen di negeri Johor, pilihan raya negeri baru-baru ini. Saya kata kepada Pak Cik yang melahirkan kekecewaannya. Dia kecewa, dia marah. Dia kata, YB, saya dikhianati. Saya kata, Pak Cik, saya juga dikhianati. Saya parti yang sama, Pak Cik. Saya tak berganjak. Sejak saya umur, tak sampai pun 18 tahun, sampailah ke hari ini. Ya, saya masih lagi bersama Parti Keadilan Rakyat. Pak Cik bagi saya masa sikit. Ya, walaupun Pak Cik tak bagi undi, tak apa.
Yang penting kita tunai janji. Rang undang-undang, akta anti lompat, sudah kami lulus. Siapa yang melompat selepas ini akan dikenakan tindakan. Hanya tinggal kena ubah peringkat Johor. Kena menang juga Don Larkin. Kalau tidak di negeri Johor ini, tak ada tindakan yang konkret. Itu yang saya rasa perkara yang penting saudara-saudari. Kerana apa natijahnya? What is the basic meaning in terms of approving the bill to block jumpers? Those who betrayed us. Undi rakyat. Kita hormat undi rakyat. Kita kata orang undi, kalau orang undi, parti-parti tertentu, maka kita pertahankan kedudukan tersebut. Itulah makna yang terpenting saudara-saudari. Kerana kalau rakyat dah pilih, dia pilih lambang. Maka kita kena hormat. Nak tukar, maka tunggu selepas habis kontrak 5 tahun, habis penggal, hampa pilihlah parti mana pun, tapi ada syarat yang mengikat. Saudara-saudari yang saya muliakan, isu terakhir yang saya nak bangkitkan pada hari ini berkisar juga tentang pilihan. Kerana sudah tentu kalau ramai yang tanya kepada saya, adakah saya akan terus dalam dunia politik 20 tahun selepasnya. Saya kenal Akmal semasa masih belajar ketika itu. Kemudian sekarang dah menjadi ayah, ya. Memang dah lama sangat ya kita bersama dalam dunia keadilan ni. Tapi nak maklumkan, kita terus kenapa? Kerana kita percaya bila kita lakukan perubahan, ia adalah merupakan satu perjuangan untuk mengubah masa depan rakyat. Saya bukan nak keluarga saya sahaja ya mendapatkan keadilan. Di keadilan ini dalam fardu kifayah adalah keadilan juga untuk memastikan semua orang ada peluang kepada pekerjaan, latih tubi dan sebagainya. Kembali kepada pekerja dan juga generasi TVET. Saudara-saudari, antara Mac 2020 hinggalah Julai 2021, 21,000 pelajar kita ambil keputusan tak mahu sambung belajar. Semasa pandemik, mereka tak mahu sambung. Mungkin ada masalah yang berlaku, mungkin mereka mahu belajar. Jadi tanggungjawab kita di samping untuk mencari jalan bagi merancangkan industri supaya 400,000 anak Malaysia, anak Johor di Singapura itu diberikan perlindungan dan peluang. Maka latih tubi, sama ada upskilling. Upskilling program sekarang hanya untuk pekerja yang berdaftar dengan syarikat yang sah bawah HRD Corp. Kalau saudara-saudari merupakan pekerja dalam sektor informal, tak ada jaminan, nak latih macam mana, nak upskill bagaimana, maka inilah antara apa yang kita tawarkan dalam tema Ayuh Malaysia. Kita panggil kerana kami pun sebenarnya nak memujuk diri kami. Ya, kami pun nak pastikan tak apa. Kadang-kadang dalam perjuangan, dalam hidup, sudah tentu kita akan ditimpa kesusahan. Kalau tak jatuh, manakan boleh kita bangkit semula. Kalau tak sakit, manakan kita boleh rasa kemanisan bahagia. Jadi sudah tentu pengalaman ini alhamdulillah peluang. Peluang untuk kita membuat dasar program disatukan dengan gerakan yang ikhlas dalam melawan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional.